Buletin Didik 8 Ogos bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 dalam sistem pendidikan negara bagi membolehkan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS dengan lebih berkesan. Datuk Dr. Razi Jidin berkata penilaian yang dilakukan menerusi 3 komponen iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK serta pentaksiran psikometrik PPSI akan membuka ruang kepada guru untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memperkasakan pencapaian pelajar. Perkara ini dah ada dalam sistem untuk tempoh yang panjang, lebih daripada 10 tahun. Ramai yang kata kita masih belum bersedia untuk pentaksiran berasaskan sekolah, pentaksiran bilik darjah. Lepas 10 tahun. Kalau 10 tahun kita tak bersedia, berapa puluh tahun kita nak bersedia? Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Transformasi Pendidikan di sebuah hotel di Ibu Negara siang tadi. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahang Sun. Mengulas lanjut, Datuk Dr. Razi berkata sistem pendidikan negara akan terus berorientasikan dan tertumpu kepada peperiksaan sampai bila-bila selagi peperiksaan tidak dimansuhkan. Ia secara tidak langsung memaksa guru-guru untuk terus menumpukan perhatian kepada latih tubi sahaja demi memastikan pelajar mendapat keputusan yang baik dalam peperiksaan. Pada April dan Jun lalu, KPM memansuhkan sepenuhnya 2 peperiksaan penting dan menggantikannya dengan PBS dan PBD. Sementara itu, antara transformasi paling berjaya dan cepat membabitkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan pendigitalan pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin berkata tempoh 2 tahun ini secara tidak langsung memberi ruang dan peluang kepada guru dan pelajar menggunakan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Budak-budak sekarang bukan macam dulu. They are very close to all the devices. Itu sebahagian daripada mereka. Bagaimana kita nak ride on this? Guru-guru yang tak pernah pakai Google Classroom sebagai contoh, try pakai. Guru-guru yang tak pernah pakai apps lain, cuba pakai. Kerana apa? Kerana itulah keadaan yang memaksa penggunaannya. Tambahnya, momentum itu perlu dijaga sekaligus ditingkatkan supaya sistem pendidikan seiring dengan perubahan teknologi semasa. Dalam pada itu, pendigitalan dan penggunaan teknologi baharu ini juga bakal digunakan dalam melatih guru selain meningkatkan akademik ke arah lebih holistik. Dalam pada itu, KPM kini memberi tumpuan untuk meningkatkan pengurusan sumber terutama penggunaan utiliti di sekolah supaya tidak berlaku pembaziran. Ketika ini, kementerian itu sedang mengumpulkan maklumat yang diperoleh daripada pejabat pendidikan daerah PPD mengenai penggunaan utiliti di sekolah masing-masing. Selama ini, guru besar dan pengetua tak tahu berapa bil air dia bayar. Kerana bil air kita ni dibayar secara pukal di peringkat PPD. PPD pun dapat bil air, PPD bayar saja, tak ada orang pun nak tanya. Apa yang berlaku kita lihat, ada sekolah waktu PKP pun bil air dia beribu-ribu ringgit. Daripada situ kita kata bahawa kita perlu pastikan sumber-sumber yang kita gunakan dalam konteks ini, bil air, bayaran penggunaan air, penggunaan elektrik dan sebagainya, mesti digunakan secara optimum. Bukan kedekut, tetapi jangan membazir. Tambahnya, KPM akan melancarkan papan pemuka yang akan menunjukkan penggunaan utiliti bagi setiap sekolah bagi memantau dan meningkatkan kecekapan pengurusan sumber. Ia termasuk dalam usaha ke arah memacu transformasi pendidikan secara menyeluruh. Ke arah menyediakan satu platform perkongsian idea berkaitan keadaan semasa, Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan Padu menganjurkan Forum Transformasi Pendidikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 bertemakan satu pengalaman kolektif tanggungjawab bersama. Ia merupakan hasil kerjasama KPM melalui PADU dan beberapa rakan-rakan strategik termasuk Google for Education, Malaysia Digital Economy Corporation MDEC dan Kementerian Kesihatan KKM. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata hala tuju terkini adalah meningkatkan kualiti pendidikan negara yang berpaksikan rakyat pada masa sama mengarus perdanakan konsep Access in Education. Education ni kok mana pun dia long game. It's a long game. Melahirkan insan
Kita melahirkan seseorang yang mampu bersaing di mana sekalipun dia dicampakkan. That's education. It's not about trying to get this within 6 years and then try to get this within 3 years. It's a long game. Orang macam mana yang kita nak lahirkan daripada sistem pendidikan kita? Selain daripada sesi perkongsian di pentas utama, pelbagai aktiviti Future Forward juga disediakan oleh rakan-rakan strategik di ruang pameran untuk memastikan transformasi pendidikan diketengahkan dengan bantuan murid dan guru dari sekolah yang terpilih. Forum yang meraikan kolaborasi KPM dan pihak terlibat ini hanya langkah permulaan dan kesinambungan usaha kementerian itu untuk mencapai agenda pendidikan negara seiring dengan hasrat PPPM 2013-2025. Seramai 45,526 orang calon sijil pelajaran Malaysia SPM 2021 tidak layak mendapat sijil ekoran gagal mata pelajaran Bahasa Melayu atau sejarah atau kedua-duanya. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Mohamed Alamin berkata, pada peperiksaan tahun lepas juga seramai 10,681 orang calon tidak hadir menduduki peperiksaan. Melalui sesi pertanyaan-jawab lisan Dewan Negara hari ini, Datuk Mohamed Alamin berkata, pelajar yang tidak menduduki SPM atau gagal boleh mengambil peperiksaan SPM ulangan, SPM-U yang dilaksanakan pada setiap tahun. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, bagi membantu calon tersebut, mereka boleh menduduki peperiksaan SPM ulangan, SPM-U yang dilaksanakan pada setiap tahun. SPM-U menawarkan 3 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Sejarah dan Matematik. Untuk tahun ini, SPM-U akan dilaksanakan pada bulan September. Selain daripada itu, calon juga boleh menduduki peperiksaan SPM sebagai calon persendirian pada tahun-tahun berikutnya. Keputusan bagi peperiksaan ini boleh digabungkan dalam satu sijil peperiksaan sahaja. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali mengenai jumlah pelajar yang tidak layak mendapat sijil. Sekumpulan 7 remaja dan kanak-kanak termasuk 3 orang kurang upaya OKU ditemukan selamat selepas hilang kira-kira 16 jam di Kampung Kebayau di Kota Belud, Sabah. Kesemua mereka yang berusia antara 3 hingga 15 tahun itu ditemukan oleh penduduk kampung dan pasukan bomba kira-kira 7.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Belud, Superintendent Syarudin Mat Husin berkata, hasil siasatan polis mendapati remaja dan kanak-kanak terbabit telah mandi di Sungai Talung Kebayau namun dilaporkan sesat semasa dalam perjalanan balik ke rumah. Mangsa ditemukan pada jarak 2 meter dari lokasi terakhir dilaporkan hilang. Kesemua mangsa sebaik ditemui kelihatan sedikit lemah kerana mereka terpaksa berlapar semalaman. Superintendent Syarudin berkata, semua mangsa telah dibawa ke Hospital Kota Belud untuk mendapat rawatan susulan. Katanya, bilik gerakan Ibu Pejabat Polis IPD Kota Belud menerima laporan kehilangan mangsa pada jam 9.50 malam semalam apabila mereka tidak pulang ke rumah dari jam 1 tengah hari. Usaha mencari dan menyelamat polis bersama pelbagai agensi dan penduduk kampung digerakkan sejak semalam dan disambung pagi tadi sehinggalah mangsa ditemukan. Di sebalik senyuman mesra seorang warga emas di Kampung Keliu, Dungun, Terengganu tersimpan pelbagai kenangan manis dan keperitan dalam membesarkan anak-anaknya yang sentiasa terpahat di hati. Itulah ujian yang terpaksa dilalui oleh Kamaluddin Embong, 71 tahun kerana bukan hanya perlu menjaga seorang anak, malah 6 daripada 12 orang anaknya yang dilahirkan sebagai orang kurang upaya OKU. Muhammad Fairuz 43 tahun, Muhammad Zulkifli 40, Hazura 37, Hatikah 35, Muhammad Syarul 30 dan Muhammad Azin Ashraf 27 tahun dilahirkan bisu dan mengalami perkembangan mental yang tidak normal. Lebih menyedihkan, Muhammad Zulkifli hanya mampu terlantar dan Hazura tidak boleh berjalan sejak berusia 20-an dan hanya mampu mengesot.
Jika dahulu Kamaluddin membesarkan anak istimewanya bersama isteri tercinta Azizah Bakar, 70 tahun, namun kini dia terpaksa membesarkan kesemua anaknya berseorangan, dibantu anaknya yang lain kerana isteri tercinta telah pun dijemput ilahi pertengahan April lalu. Kamaluddin berkata, kesemua anaknya mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM300 bagi setiap seorang. Namun itu tidak mencukupi kerana perbelanjaan untuk membeli lampin pakai buang dan susu untuk dua anaknya serta perbelanjaan lain melebihi daripada jumlah yang diterimanya. Lebih memilukan lagi, dia terpaksa meminjam sebuah kerusi roda dari rakannya untuk dua anaknya itu secara bergilir-gilir kerana tidak mampu untuk membelinya. Perbelanjaan kalau kita kira memang cukup tu memang tak cukup, tapi dah kadang ada ni maknanya kita belanja ni yang dulu. Maknanya cukup tu memang tak cukup lah. Sebab dia jenis pakai paper ni memang berat sikit. Meskipun perit, Kamaluddin bersyukur dan berasa bangga kerana berjaya membesarkan anak-anak istimewanya itu dengan baik dan meskipun dilahirkan dengan serba kekurangan kerana kebanyakan mereka sudah pun boleh menguruskan diri sendiri dan menjaga sesama mereka serta membantunya melakukan kerja-kerja rumah. Cabaran tu maknanya kadang-kadang cabaran ni tak boleh nak cerita lah benda. Benda Allah bagi ni benda kuasa Allah belaka. Ya, minit kita lah. Sekak yang kita mampu. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyumbang ke akaun tertera. Pendidikan mampu mengubah status kehidupan serta taraf hidup sesebuah keluarga. Hasil pengorbanan untuk memperoleh pendidikan dapat dimanfaat seumur hidup bukan sahaja kepada diri sendiri serta keluarga, malah kepada anggota masyarakat. Perkara itu dibuktikan oleh seorang jurutera, Sofian Arifin, bekas pelajar Sekolah Teknik Kuala Lumpur dan kini pengasas dan juga pengarah Eksekutif Hadid Group of Companies. Hasil tekad anak sulung daripada 6 adik-beradik ini untuk memperoleh pendidikan sehingga tahap tertinggi akhirnya mengubah kehidupannya. Jelas Sofian, walaupun bapanya hanya seorang kaki tangan am sekolah, dia tidak menjadikan kesusahan itu sebagai penghalang untuk fokus ketika belajar. Beliau memasuki Sekolah Teknik Kuala Lumpur selepas mendapat keputusan cemerlang dalam penilaian menengah rendah PMR di Sekolah Menengah Kebangsaan Methodis Sentul. Kenapa sekolah teknik, kenapa tak sekolah asrama yang lain kan? Tapi pada ketika tu saya lebih berminat kepada kemahiran, lebih berminat kepada sesuatu pembelajaran yang tak terlalu kelas oriented. So saya rasa sekarang sekolah teknik ni bidang kejuruteraan, saya yakin memang masa tu daripada orang kata apa, referensi yang ada, dia banyak kepada hands on, outdoor punya exposure. Itu yang buatkan saya lebih cenderung kepada bidang teknik. Mengakui sepanjang di Sekolah Teknik Kuala Lumpur, tenaga pengajar juga sangat-sangat membantu. Boleh dikatakan semua guru-guru yang saya mengajar saya masa sekolah teknik itu adalah datang daripada tenaga pengajar yang berpengalaman. Sebagai contoh, cikgu mata pelajaran elektrik, dia adalah bukan sekadar guru dan dia pernah bekerja dalam industri. So cara dia memberi kami penjelasan mengenai satu-satu mata pelajaran tu lebih teknikal, lebih praktikal, dan dia boleh relatekan sampai kepada kerjaya, kepada kata apa, masa depan, ke arah mana setiap kali mata pelajaran. Inspirasi menubuhkan empayar sendiri bermula sejak beliau remaja lagi.
Pengalaman bekerja sebagai jurutera elektrik di beberapa syarikat kejuruteraan membulatkan tekad Sophian untuk memajukan syarikatnya sendiri. Saya letakkan semua saya punya impian, motivation saya dalam syarikat yang dinamakan Hadid ni. Dan Hadid ni pun wujud masa saya di dalam peringkat ITM lagi, peringkat diploma lagi memang dah ada nama Hadid ni. So alhamdulillah, ataupun saya letakkan semua saya punya effort saya tu di dalam syarikat. Jadi masa mula tu masa umur awal lah, peringkat awal tu, saya mempunyai cita-cita je lah, tak adalah sampai kata tahu sampai Kazakhstan sampai gitu. Tapi perkara pertama yang saya buat, saya formalize semua usaha saya tu di dalam satu syarikat. Yang syarikat tu mungkin saya tak tahu apa akan jadi syarikat tu pada ketika tu, tapi saya tahu cita-cita dia adalah syarikat tu akan keluar negara. Kini, Hadid Group of Companies telah melebarkan empayarnya ke Kazakhstan. Pada 20 Jun lalu, Sophian dilantik sebagai Wira Tibet oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sempena Minggu Tibet Negara. Pelantikan itu bagi Sophian menjadi satu tanggungjawab bukan sahaja mempromosikan Tibet, malah memberi inspirasi dan motivasi kepada pelajar. Sebab lepas daripada dapat menjadi Wira Tibet tu, syarikat kami menjadi sumber rujukan kepada stakeholder yang terlibat dalam Tibet ni. Dan kami boleh katakan antara daripada penlibatan saya sebagai personal sampai ke syarikat, Tibet tu berjalan secara natural. Maknanya itu membuatkan bukti kepada aliran Tibet ni ada masa depan. Ni Hadid ni sebenarnya antara salah satu outcome daripada polisi Tibet yang kerajaan sediakan daripada awal lagi, daripada peringkat sekolah. Kalau saya bayangkan tanpa pendedahan awal untuk bidang Tibet ni daripada awal bersekolah, memang saya rasa mungkin saya berniaga, tapi bukanlah sejauh ini yang saya boleh pergi. Mengakui kesan daripada pengiktirafan terbabit, Sophian sentiasa mendapat tumpuan dan menjadi rujukan ramai pihak. Sekolah pertama di Emirat Arab Bersatu UAE yang didedikasikan untuk mengajar menunggang unta kini dibuka di Dubai. Ia adalah satu-satunya sekolah yang dilesenkan untuk mengajar sukan itu dan direalisasikan oleh seorang wanita warga Jerman. Pengasas di Arabian Desert Camel Riding Centre, Linda Krockenberger berkata, menaiki unta bersendirian mendorongnya untuk membuka sekolah menunggang unta tersebut, di mana dia bukan sahaja pengasas bersama rakan kongsi warga tempatan, tetapi juga seorang jurulatih. Linda menggelar mereka sebagai Gentle Giants, iaitu gergasi lembut disebabkan saiz haiwan itu yang besar dan jinak. There's other places to ride, but usually they don't offer such an in-depth experience with the animal, or that people can come repeatedly and that they can build relationships to the animals, to the camels that we have, and that they could take their riding skills further from riding long distance. We did a trek of 50 kilometers in one day, to ride overnight and camp out in the desert, or to ride in short races. Menurut pengasas bersama Obaid Al-Falasi, dengan menjadikan sukan menunggang unta mudah diakses oleh semua tanpa mengira jantina, terdapat peningkatan bilangan pelajar wanita. Sejak ribuan tahun dahulu, Semenanjung Arab menjadi habitat unta di mana ia digunakan untuk pengangkutan dan sumber kelangsungan hidup. Pada masa kini, haiwan ini semakin popular untuk perlumbaan di UAE dengan hadiah mencecah ribuan dolar. Okey, pada hari ini saya akan terangkan tentang cara pegangan dalam sukan badminton. Okey, kita ada raket dan bagaimana kita nak pegang dia. Okey, kita ada dua cara pegangan. Yang pertama adalah forehand dan yang kedua adalah backhand. Okey, yang pertama adalah forehand. Cara pegangan dia adalah kita pegang raket seperti ini dan kita akan letakkan atau kita salam dengan raket. Cara pegangan salam. Ini dipanggil forehand grip. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah backhand grip. Okey, dalam raket kita ada berapa part dekat pegangan ni. So, kita thumbprint di bahagian yang besar, kayu yang besar, dan kita grip. Ini dipanggil backhand grip.
Pembangunan atlet muda sentiasa dititik beratkan KPM termasuklah mengadakan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan KBS khususnya dengan menganjurkan beberapa program sukan antaranya pelaksanaan program pembangunan dan pencarian bakat, penganjuran Liga Bola Sepak Malaysia Little League serta program pencarian bakat untuk sepak takraw yang akan dilancarkan dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dalam perkongsiannya di Facebook memaklumkan KPM juga sentiasa meningkatkan kolaborasi dengan pihak swasta, badan korporat, persatuan sukan, pemimpin masyarakat serta ibu bapa untuk memantapkan lagi usaha mencungkil lebih ramai bakat sukan dalam kalangan murid. Semalam beliau berkesempatan memenuhi jemputan Persatuan Bola Tampar Putrajaya bagi menyempurnakan majlis penutup kejohanan bola tampar amatur. Selain kategori terbuka, sebanyak 8 sekolah dari Putrajaya turut diundang memeriahkan kejohanan ini. Inisiatif ini tambahnya pasti memberi ruang kepada murid membina keyakinan diri untuk bersaing dan menonjolkan potensi dimiliki. Selain itu juga, ia memberi pendedahan kepada pihak sekolah dari sudut penganjuran kejohanan dalam skala besar dari badan sukan yang berpengalaman. Impian jago badminton persorangan negara Eng Ziyong untuk ditabalkan sebagai juara Sukan Commonwealth 2022 tidak kesampaian apabila tewas kepada pemain India Lakshya Sen dalam aksi final. Ziyong tunduk 21-19, 9-21, 16-21 kepada naib juara seluruh England itu dalam aksi sengit selama 81 minit di National Exhibition Centre NEC. Kekalahan itu juga sekaligus meranapkan harapan kontijen negara untuk menambah kutipan pingat emas kepada 7 menjelang majlis penutup tamasya pada malam ini. Ini adalah pingat kedua dimenangi Ziyong pada tamasya ini selepas berjaya meraih emas acara berpasukan campuran minggu lalu. Sementara itu, atlet terjun negara Nur Dabita Sabri meraih pingat perak dalam acara 3 meter papan anjal individu wanita. Ia adalah pingat perak kedua peribadinya di tamasya Birmingham itu. Nur Dabita membuat terjunan cukup baik di 3 terjunan pertama dengan meletakkan di posisi teratas saingan. Bagaimanapun, terjunan kurang kemas pada aksi pusingan keempat menyebabkan Dabita keciciran mata kepada penerjun Australia Madison Kenny. Sekalipun cuba melakar kebangkitan pada terjunan terakhir, Dabita hanya mengumpul 330.90 mata, manakala Kenny terus mengekalkan posisi dengan 348.95 mata terkumpul untuk meraih emas. Dabita akur dengan perak dengan penerjun Kanada Mia Valley meraih gangsa. Dabita sebelum ini meraih perak bersama Eng Yan Yi dalam acara 3 meter papan anjal seirama. Dalam pada itu, biarpun terpaksa berpuas hati dengan pingat perak dalam sukan pimpong acara beregu campuran, Javon Chung dan Karen Lin tetap membanggakan kerana Malaysia belum pernah memenangi sebarang pingat dalam acara beregu campuran pada tamasya Sukan Commonwealth. Turun sebagai beregu bukan pilihan pada tamasya kali ini, gandingan negara itu sebelum ini mencipta sensasi apabila layak ke pentas final. Mereka mengejutkan pilihan utama dari India Satyen Granasikaran Manika Batra di suku akhir sebelum menyingkirkan pilihan ketiga Clarence Zhengjian di separuh akhir. Bagaimanapun, Javon Karen kecundang 4-11, 11-9, 5-11 dan 6-11 kepada pasangan dari India Saras Kamal Achanta Srija Akula dalam saingan yang berlangsung di pusat pameran National NEC semalam untuk keseluruhan skop pimpong meraih 2 pingat perak pada edisi kali ini. Lebih 75,000 itik getah dilepaskan ke Sungai Chicago bagi tujuan amal sempena Olimpik Illinois. Dan visualnya mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Noel Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum.